Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri. Ayat yang kedua. A'udzu billahi minal wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah Taala yang di tangannya itu kerajaan dan dia atas segala sesuatu amat berkuasa. Allazi khalaqal mauta wal hayah, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling elok amalnya. Jadi kita berhenti sini bau ni. Itu ayat yang kedua ni Allah SWT memberitahu di antara bukti kudrat dia. Dia bermula daripada mati, yang ni tiada. Daripada tak ada. Sebab tanah ni kan dua fenomena yang penting ni, itu hidup dan mati. Maknanya ini adalah tanda dia nak memberi keberkatan ataupun nak memberi rahmat dia kepada manusia, yang ini diberikan kepada manusia kehidupan dan kematian. Kehidupan ni kalau kita tengok, dan kehidupan ni maknanya menggambarkan Allah Ta'ala rahmat, dia memberi kehidupan pada manusia. Sebab apa? Sebab ada satu kuasa pun ia boleh memberi kehidupan kepada manusia. Tak ada siapa pun yang ada kuasa untuk mematikan. Bunuh orang boleh, tetapi nak memberi kehidupan tak ada siapa. Hakikat walaupun manusia tu dia bunuh orang, tapi pada kebetulan ni tanpa disangka, tak suka temu betul mana takdir dia menetapkan. Sebab kalau kita beriman dengan takdir, itu berarti kita beriman dengan kudrat Allah. Sebab takdir itu dia bermula dengan iradah Allah, kehendak dia. Fa'alu, kehendak dia, dan kehendak dia itu terjadi, itu dikatakan qadir. Jadi di antara benda yang Allah Ta'ala sebut mati dulu ni kerana itulah permulaan kepada manusia. Dia bermula daripada tak ada, itu Allah SWT sebut. Yang penting di sini Allah, kudrat dia, sempurnanya kudrat Allah SWT ni, dia mencipta ular Ar-Rahman. Berapa tempat Ar-Rahman. Sama juga kita baca dalam surah ni menggambarkan kudrat, kekuasaan dia punah, dan dalam masa yang sama ada disebutkan Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Jadi kalau kita tengok dia beberapa tempat ni dah dia bunuh diri. Allah Ta'ala amat murka pada orang bunuh diri, sehingga dia akan ulang perbuatan yang menyebabkan dia mati. Kalau dia mati dengan 7 bukit, perbuatan itulah dia akan ulang. Sebab mati dan hidup itu Allah Ta'ala cipta untuk liyabluwakum, untuk uji kamu. Untuk uji itu maknanya manusia dia kena terima. Tetapi Allah SWT dia panggil kauniyah Allah Ta'ala, peraturan kauniyah, pentadbiran alam Allah Ta'ala. Dan dia ada diuji dengan ketetapan syar'iyah, hukum syarak. Dua tu dia diuji. Macam dia diuji dia sebagai lelaki, dia diuji sebagai perempuan, dia diuji sebagai seorang anak, sebagai seorang bapa. Itu benda-benda yang manusia kena jadi. Sebab itu diberikan, kehidupan lagu tu diberikan oleh Allah SWT kepada dia. Dia dijadikan sebagai lelaki, dia kena terima lah. Tadi dia nak kata. Jadi manusia itu diuji dengan dia tu sebagai manusia. Begitu juga dia diuji dengan hukum-hukum yang Allah Ta'ala tetapkan. Di sini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala cipta manusia ni. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini hidup dan mati, peraturan sebab musabab yang Allah Ta'ala tetapkan dalam kehidupan dunia sebagai peraturan dia. Itu orang panggil pentadbiran kauni, alam. Kauni ni mana kaun lah, alam, peraturan kewujudan. Semua ni alam semesta ni dia wujud dengan peraturan Allah Ta'ala yang sempurna, menggambarkan kudrat dia, menggambarkan pentadbiran dia yang mutlak. Dia diuji oleh Allah Ta'ala
Selain daripada dia diuji dengan hukum-hukum syarak, hak kita panggil hukum kaun, hukum syar'i, dia kena semaya, dia kena puasa, dia diuji dengan peraturan asbab musabab ni lah. Dia diuji. Allah Ta'ala tetapkan lagu tu. Jadi ujian yang Allah SWT buat untuk manusia ni, ada sebab musabab yang berkait dengan hidup dan mati. Maknanya manusia bila dia hidup ni, ada asbab-asbab yang boleh membawa dia kepada kematian. Begitu juga ada asbab-asbab kematian pun ada asbab juga, sebagai pentadbiran Allah Ta'ala. Sebagai pentadbiran Allah SWT, macam contoh ada sebab mati, dan tak ada siapa pun nak mati. Sebab kehidupan ni satu nikmat yang besar. Nikmat diciptakan daripada kalau orang tu mati, dia tidak macam katung. Katung terjun bangunan apa pun dia boleh hidup semula. Cerita macam-macam root runner, dah. Jadi itu kekarutan katung tu. Hidup semula, mati hidup, mati hidup. Dia dak kehidupan kita hak sebenar-benarnya. Bila kita mati tak ada lah. Berakhir kehidupan kita. Kehidupan sebagai mukallaf. Jadi ada sebab kepada mati, ada sebab kepada hidup. Sebab bila kata penyakit itu sebab pada mati, jadi kita diarah oleh Allah Ta'ala supaya berubah. Allah Ta'ala memberi macam-macam ilmu pada manusia, bukan setakat ilmu syarak, ilmu fiqh, ilmu akhlak ke apa, ajarkan kepada manusia ilmu untuk hidup. Ilmu untuk hidup maknanya macam ilmu perubatan, ilmu geologi ke, ilmu kaji cuaca, dah, ilmu aerodinamik, macam-macam jenis ilmu ada. Sebab ada macam-macam. Sebab pada kehidupan, mati ada hidup, maknanya ada dia sakit, maka akan ada pula lah orang yang berubah. Jadi itu semua ilmu yang Allah Ta'ala beri kesan lebih cepat. Jadi manusia kena kaji. Itu adalah sebahagian daripada benda yang Allah Ta'ala uji manusia, nak tengok siapakah yang terbaik dari segi amal dia. Itu hak kita maklum sebagai pentadbiran kauniyah Allah Ta'ala, perjalanan alam lagu tu Tuhan buat. Maknanya kalau kita nak hidup lagu itulah, kena hidup dalam kepelbagaian tadi, dengan berbeza. Seperti mana pentadbiran Allah Ta'ala ada siang dan malam, kita tak boleh nak tukar malam sama, siang sama, tidak. Allah Ta'ala pelbagaikan. Jadi dalam keadaan kepelbagaian tadi ada kita kata keharmonian. Dalam keadaan ada yang sakit, ada yang sihat, ada yang sakit, ada yang berubah, Allah Ta'ala menjadikan keharmonian. Maknanya berjalan molek lagu tu. Kalau kira dia mari sakit ni gak, tak ada siapa nak, tapi kerja doktor nak buat mana? Ada kerja doktor. Memang maklum dah, kita nak hapuskan penyakit sama sekali tak boleh, memang kerja doktor dah untuk merawat. Jadi di sebalik sakit tu, di sebalik penyakit apa semua, rahmat yang besar. Kalau kita tengok dalam wak tu, dalam wak tu hak sakit, dalam sewak tu ada 50 orang. Tapi hak jaga bahagian wak tu ramai. Sehingga boleh tupai belaka. Ada jaga parking metro ke apa ada. Kira ada orang masuk dalam wak. Mana di sebalik ada orang sakit, rahmat yang besar. Dan Allah Ta'ala letak juga rahmat kepada orang sakit. Kalau dia tak sakit, dia tak teringat pada Allah Ta'ala dalam keadaan leka. Sebab itulah Nabi kata kepada sahabat uzur sakit ni, Nabi kata tahur insya-Allah. Itu menyucikan. Mana kamu dapat ingat balik pada Allah SWT. Jadi manusia ni dia kena menjalani kehidupan dia selaras dengan asbab-asbab tadi. Jadi untuk hidup dia ada asbab dia. Untuk dia berjalan atas kehidupan dia ni ada asbab dia. Begitu juga kehidupan abadi pun ada asbab dia. Asbab kepada hidup abadi, hidup yang bahagia akhirat, amalan. Ayyukum ahsanu amala, amalan. Dan seperti yang kita sebut pada minggu yang lepas, amalan yang Allah Ta'ala nak daripada manusia. Ada amal tubuh badan, dan hak penting sekali amalan hati.
Bermula daripada iman kepada Allah, keyakinan, takwa, tawakal, berharap, takut. Itu amalan-amalan hati. Kemudian diikuti dengan amalan tubuh badan. Kita semaya, kita puasa, kita zakat, kita baca Quran, kita sedekah, kita memberi khidmat bakti. Itu amalan yang kita diarahkan oleh Allah SWT supaya kita buat. Jadi kita diuji supaya beramal. Amal yang paling besar adalah iman kepada Allah, takwa kepada Allah, supaya kita dengan sebab iman dan amal tadi kita mendapat kehidupan hak sebenar-benarnya di akhirat. Jadi itu Allah Ta'ala memberikan kehidupan kepada kita ni dengan ada maksud, itu menandakan sifat hikmah dia, kerana tidak ada apa-apa atas dunia ni dicipta dengan sia-sia. Ada kerja yang berlaku. Bewok tu kita nampak tak ada kerja. Ada kerja. Ada. Dia mau kata bewok ni dia akan cari telur-telur ular. Dia akan cari anak-anak. Jadi dia lah itu kehidupan dia. Khinzir, babi. Dah. Ada hikmah dia. Cuma tidak untuk manusia lah. Allah Ta'ala cipta khinzir tu untuk rimau, untuk singa. Bukan untuk kita. Jadi setengah orang dia salah faham. Tuhan buat apa kalau benda tu kita tak boleh makan. Jadi kalau nak kutip makan belaka, kalau kita makan nasi biryani ke gapo, dah dengan daun tu, daun saleh, dengan pelaga handi, dengan kayu manis, dengan bunga cekeng, kita tidak makan tu, kita tak tepi tu. Kita tak tepi. Kalau kita makannya beras nasi. Maknanya bukan kata dah ada depan kita ni kita makan. Tu pasal apa orang kafir. Orang tidak beriman pada Allah Ta'ala, dia tak faham. Ciptaan Allah Ta'ala buat ni dengan ada hikmah. Dah. Ada yang benda kita ambil manfaat dengan langsung, ada yang benda kita ambil manfaat tidak secara langsung. Maknanya ada bewok apa semua ni, itu ada sebab lain kewujudan dia. Manfaat daripada biawak tu bukan secara direct kepada kita. Dia ada fungsi dia untuk jaga. Kalau kita dia panggil apa ni, dalam sains ni dah, kitaran tu, kitaran biologi apa semua tu dah. Jadi kita kena tahu fungsi kita sebagai manusia apa. Jadi Allah Ta'ala nak uji kita ni dengan amal ni pula ahsan, hak mana lebih baik, hak mana paling baik, hak mana paling baik di kalangan kamu. Maknanya di sini isyarat manakah di antara kamu. Maknanya di sini kita ni kena badilah. Dia ada perlombaan. Ayyukum, siapakah di antara kamu yang paling elok amal. Jadi ahsanu ni kalau kita baca, kalau kita belajar bahasa Arab, dia panggil sirah tafdhil, yang lebih baik, yang terbaik. Kalau kita belajar orang putih ni dia panggil komparatif ke apa, perbandingnya, hak terbaik. Jadi kita diuji oleh Allah Ta'ala ni hak terbaik. Macam kita berlomba lah hak mana paling benar, hak mana dapat tempat. So 2 3 orang bila so 2 3 tanding 10 orang. Jadi nak cari hak terbaik, nak buat saringan. Jadi nak letak ke manusia dalam syurga ni. Jadi itu Allah Ta'ala nak tengok manusia ni dengan ujian tadi, ujian dia patuh kepada Allah SWT. Ujian yang Allah Ta'ala beri pada dia tu taklif. Dia terikat dengan hukum 5, hukum wajib, sunat, makruh. Kemudian dia berada dalam keadaan yang Allah Ta'ala cipta. Keadaan kita sebut tadilah peraturan kauniyah dia, peraturan alam dia. Kita lelaki lahir zaman ni dah, kita sebagai gapo, itu keadaan kita. Sebab keadaan kita yang Allah Ta'ala cipta ni tak serupa minat dia bakat. Tu minat nukih nulis, jadi nelayan. Lepas tu atas bakat, atas ilmu, atas kemahiran yang Allah Ta'ala beri pada masing-masing manusia. Jadi dia sebagai tukang kebun,
Tak. Bagaimana dia dapat menjadi hamba Allah Ta'ala? Ia taat pada perintah Allah Ta'ala. Dia sebagai peniaga, dia sebagai pengurus, dia sebagai pentadbir, dia sebagai Perdana Menteri, dia sebagai driver. Tak. Dia dapat ahsanu amalah pada Allah Ta'ala ke tidak? Dia bukan hanya terbaik dalam kerja dia, tapi dia terbaik sebagai hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hendak uji. Ahsanu amalah ni, yang paling baik amal, Allah Ta'ala tidak kata hak paling banyak. Aksaru amalah, tidak. Jadi ukuran dalam ayat ni, hak manakah di antara kamu berlomba-lomba paling elok amal. Bukan paling banyak. Sebab amal ni kalau kira paling banyak, Nabi tak lama dia hidup. Tempoh hayat dia sekejap je. Dia sebagai Rasul berapa tahun? 23 tahun je. Jadi kalau kira tak banyaklah amal. Abu Bakar umur lebih kurang Nabi juga. Abu Bakar umur bukan panjang sangat umur. Maknanya dari segi amal tu lebih banyak. Tidak, tapi hak terbaik. Terbaik. Mengikut seorang ahli tasawuf yang terkenal, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad kata, maksud ahsanu amala ni iaitu dia kena ada ayyukum ahsanu amala ayyukum akhlasuha wa aswabuha. Hak paling ikhlas, hak paling betul. Dua ni. Hak paling ikhlas dan paling betul. Paling ikhlas ni kerana Allah lah, tidak kerana makhluk. Dia kena berakhir sekali. Paling ikhlas dan paling betul. Akhlasuha wa aswabuha. Patut amalan ni kalau kata ikhlas tak betul, tak jadi juga. Ikhlas dah kerana Allah Ta'ala, tapi gaya sendiri. Semaya gaya sendiri. Tak. Tu yang kata semaya pak je semaya ni. Tak. Tu yang kata perintah dia setakat ni. Dia kata tak boleh kita geh lebih. Kita buat lebih daripada yang dikehendaki. Maknanya walaupun dia ikhlas, tapi bila menyalahi sunnah Nabi, maka tidak diterima. Jadi akhlasuha, ikhlas kerana Allah Ta'ala, aswabuha, menepati sunnah Nabi. Sebab itulah Allah Ta'ala atas Nabi, supaya manusia ni dapat beramal dengan betul, dengan tepat. Jadi kita kena turut hak Nabi tunjuk pada kita tu, amalan yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Sebab Nabi kata, tidak ada satu pun amal yang mendekatkan diri kamu kepada Allah Ta'ala melainkan aku telah tunjuk dah pada kamu. Tak boleh kita nak lebih-lebih lah. Sebab apa? Sebab kita duduk atas dunia, dia kena balance. Kalau kita pagi-pagi duduk ngatik, duduk gapo semua, dah hari-hari lagu tu, sudah ngatik tu semaya zuhur lagi. Tak ada kerja, tak cari pitih, tidak membuat apa-apa pekerjaan lah untuk membangun dunia. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala buat dah, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah Ta'ala telah jadikan untuk kamu ni siang untuk cari makan. Jadi waktu antara lepas subuh sampailah zuhur tu, itu waktu kerja. Umumlah kita kata, takutnya kata pas jaga lagu mana malam dia kerja siang dia tidur lah. Kita kecek hak umum. Hak resih malam tu sukulah kita kira hak umum. Sebab tak ada cikgu mengajar sekolah pukul 2 pagi. Sebab dia akan mengajar daripada pukul 7 pagi sampailah pukul 2 petang. Tu waktu dia mengajar. Itu hak galik lah. Budak sekolah pun waktu tu. Hak jaga ni muka sekolah, sebutir sekolah adalah 3-4 orang jaga. Tu kita tak kira lah. Kita kira hak umum. Maknanya kalau orang tu dia nak dekat dengan Allah Ta'ala dengan cara dia sendiri, dia fikir cara dia sendiri, dia kata apa salahnya benda baik aku nak beramal. Tak boleh, apa salahnya? Dia kena betul ke tidak hak aku buat ni bertepatan dengan sunnah Nabi. Dia tak boleh nak berasas kepada hak saya buat ni molek. Molek ni bila tepat dengan sunnah Nabi. Dah. Itu hak ukuran dia. Molek ni benda baik, Nabi telah tunjukkan cara. Nabi duduk bersama dengan sahabat dia dalam tempoh 23 tahun tu, Nabi ajar belakang dah.
Jadi kalau hak Nabi tak ajar tu tak payahlah. Sebab itu adalah kalau kita nak dekatkan diri kepada Allah SWT dengan kita buat cara kita tidak seperti mana yang dikehendaki, walaupun ikhlas molek tak jadi juga. Sama juga kita kalau ikut sunnah Nabi, tepat betul ikut sunnah Nabi, tapi tidak ikhlas, tak jadi juga. Sebab itulah kata Fudail bin Iyad, dia kena sekali. Akhlasuha yani lillah, wa aswabuha yani muwafiqan li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan sunnah Nabi, dia kena duduk sekali. Itulah makna ucapan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ikut Yusuf Qaradawi kata la ilaha illallah tu kita tidak beribadat melainkan kepada Allah. Dan kita tidak beribadat kepada Allah Taala melainkan cara Nabi. Itu kata Yusuf Qaradawi, imam lah, kalau kita imam lah ni nak cari dia tu 120 jilid kitab dia 120 jilid. Harga tu bunyi khabar 20,000 kalau nak beli kitab dia. 20,000 kena ada. Jadi orang secara tu kita tak si panggil imam lagi, tak tahulah. Hak imam ni bukan kata hak lahir zaman Baghdad, zaman Imam Syafi'i 1100 tahun dulu. Tak. Allah Ta'ala boleh bagi pada siapa-siapa kelebihan. Dia ada zaman mana nak bagi ilmu pada dia, Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia. Jadi kalau mengikut Yusuf Qaradawi ni, kata dia maksud daripada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku tidak beribadat melainkan hanya kepada Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, aku tidak beribadat kepada Allah Ta'ala melainkan manusia. Supaya dia dapat menjelaskan kepada manusia bahawa agama ni praktikal, agama ni mudah. Maka Nabi tu dihantar oleh Allah Ta'ala. Nabi manusia, yang ni tidak malaikat. Nabi ni daripada bangsa tu juga. Kau duduk sekali dengan umat tu. Semua Nabi-Nabi lagu tu. Nabi Nuh dibangkitkan untuk kaum dia, Nabi Hud untuk kaum dia, Nabi Syuaib untuk kaum dia. Nabi kita ni untuk orang Arab, untuk Muhammad. Untuk orang Arab dulu. Dah. Supaya orang Arab tahu bahawa Nabi ni sebagai hak mereka kenal dah. Hak mereka kata Muhammad ni orang amanah, orang jujur, dah, orang cerdik. Sebab hak nak letak semula Hajarul Aswad tu semua sepakat terima bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hak lahir boleh letak Hajarul Aswad. Semua setuju pada waktu tu. Tapi tiba-tiba bila Nabi terima wahyu kecek pasal tauhid, jadi hamba Allah Taala, semua jadi cendeng belaka, tak ikut Nabi. Jadi bila Allah Taala turunkan kitab sebagai kalam dia, Allah Taala pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang menerima kitab. Jadi kita kena ikut panduan tadi. Jadi dalam ayat ni juga menyebut pada kita liyabluwakum tu untuk uji kamu. Dah. Ujian ni dia ada permulaan. Dia ada permulaan. Dan dia ada tamat tempoh dia. Jadi permulaan tu kehidupan kita lah. Selama kita hidup, selama itulah ujian untuk kita. Ujian untuk kita. Dan memang makhluk manusia ni secara fitrahnya makhluk ia diuji. Ia berlomba-lomba. Allah Ta'ala buat dah manusia. Macam contoh kita baca pagi-pagi Jumaat dah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami cipta manusia ni daripada nutfah, campuran mani. Dah. Mana mani tu ada belaka dalam tu. Macam-macam benda. Nabtalih, kami uji. Kami uji tu dah, kami berikan kepada manusia tadi pendengaran dan penglihatan. Jadi uji tu nabtalihi tu, kami uji dia. Kami uji dia tu, mana uji di sini walaupun ramai majoriti ulama kata uji manusia tu uji manusia lah dengan hukum hakam. Tapi ada seorang ulama di Pakistan ni, nama dia
Maulana Islahi. Maulana Islahi kata diuji tu maksud dia diuji dari segi fitrah, diuji mani itu sendiri diuji. Kayak kita belajar sains kan. Tak. Hak benih lelaki ni banyak-banyak tu dak. So je ia dapat menembusi telur yang dikeluarkan oleh perempuan. Kan dia ada gambar kan dia tunjuk dia berlomba tu sama-sama dia. Kalau kita kan macam anak budu duduk berlomba. Jadi so je hak boleh masuk dalam tu. Jadi hak son ni Allah Taala pilih, maknanya manusia ni nak jadi anak seorang daripada berjuta-juta sperma. Mana ujian tu bermula situ lagi. Ujian tu bermula situ lagi. Sebab itulah daripada seekor itulah Allah Ta'ala cipta daripada macam-macam jenis makanan kita makan. Dah. Sehingga ada berjuta-juta benih itu so yang dapat masuk. Dengan sebab so ni lah maka terbentuklah janin tu. Mana ujian ni bukan kata setakat bermula ujian ni kalau lelaki dia mimpi. Kalau perempuan dia marihik, start mukallaf. Tu dari segi ujian hukum syarak. Ni ujian dari segi kejadian dia tu jenis uji dah. Jenis perlombaan dah. Maka atas dasar itulah manusia kena berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara seperti inilah, maknanya dalam perkara yang dijanjikan oleh Allah Taala kalau beriman beramal soleh, dia mendapat nikmat yang sempurna, maka ini dia kena berlomba. Jadi manusia ni kena badi berlomba untuk buat amal yang terbaik, amal yang paling tepat betul. Jadi itu manusia diuji dalam tempoh hidup dia. Jadi bila nak uji amalan ni kena ada ilmu. Jadi macam kita nak ambil ujian lah. Walaupun kita nak ambil lesen kereta, lesen motor. Kita tengok setengah orang tu pun nak ambil SPM. Tak, buk undang-undang tu. Kena ingat. Kalau zaman kita dulu kita suruh mudah je. Buk yang nipis. Kalau ni tebal buk tu. Buk nak jawab tu. Siap kena tahu juga piston, pelak gapo semua dulu tak ada. Cek air bateri gapo tak ada. Kalau ni ada dalam sukatan dia. Mana ilmu tu penting. Maknanya ujian ni oleh kerana kehidupan ni sebagai ujian. Tak. Macam periksa tempoh ujian dia dalam hidup kita. Selama kita hidup sama itulah ujian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dalam keadaan melainkan dalam keadaan Islam. Maknanya Islam kamu tu sampai mati. Ujian kamu diuji sebagai mukmin sampai mati. Kamu kena jadi orang mukmin. Jadi bila ujian ni kena ada buku teks. Ada buku teks, buku. Jadi Nabi lah mari sebagai guru, sebagai muallim. Seperti yang kita baca pada ayat yang kedua, surah Jumaat tu. Surah Jumaat ayat yang kedua, Nabi sebagai muallim. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi itu mari ta'lim, tazkiyah, ajar kitab, ajar hikmah. Dia ajar tu kitab. Mana kita tahu amal ni betul, amal tak salah, kena ada kitab. Kitab kita Quran, kitab kita hadis. Maka sebab itulah manusia diuji, dan cara ujian tu sempurnalah. Dengan ada tempoh ujian, yang ni antara hidup dan mati. Dah. Lepas tu diuji dengan amal yang terbaik. Ikhlas kerana Allah Ta'ala dan juga tepat mengikut sunnah Nabi. Ikhlas kerana Allah Ta'ala berdasarkan pada kitab Quran, betul mengikut sunnah Nabi berdasarkan pada hadis-hadis dia. Allah Ta'ala yang telah mencipta manusia ni, wa huwal azizul ghafur. Dia maha tinggi dan dia maha pemaaf. Apa dia pekung jet apa semua. Nanti tunggu cikgu dia kata. Jadi Allah Ta'ala walaupun manusia tak seikut ujian ni, tidak mengakui ada ujian, dia sombong daripada nak beramal, itu tidak menjejaskan kemuliaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap mulia. Dia tidak terjejah kerajaan dia tu, walaupun hamba dia ni tak beribadat pada dia. Dia suruh manusia beribadat pada dia, bukan dia berkehendak pada ibadat manusia, tidak. Sama ada manusia tu beribadat pada dia ataupun tidak,
kemuliaan dia tu tidak naik dan tidak jatuh. Sempurna. Sempurna. Dia tidak beranjak pada ibadat siapa-siapa. Tetapi walaupun demikian, orang yang tersebut ibadat tadi, kalau dia minta ampun pada Allah Ta'ala dan dia masuk semula ujian, maka Allah Ta'ala wa huwal azizul ghafur, dia boleh memaafkan. Dia boleh memaafkan hak mana tasih ibadat taat pada dia. Maknanya Allah Ta'ala boleh memaafkan hamba dia yang engkar tadi. Kemudian ayat berikut ni, setelah Allah SWT cerita pada kita kejadian manusia ni atas rasa ujian, jadi Allah Ta'ala sebut di sini mana tempat duduk manusia, supaya manusia faham ini adalah ujian, ini adalah kudrat dia. Dengan apa manusia diuji? Dia diuji berdasarkan kepada pendengaran dan penglihatan dia. Jadi ayat yang ketiga ni dia ada sebut farji'il basar, ulah tengok. Maknanya bila duduk ujian tadi, basar, mata tu kena baca. Baca di sini baca buku teks lah. Baca buku teks. Kalau kata ujian ni, baca buku teks. Buku teks kita orang beriman ni dua. Yang pertama, Quran hak kita baca ni. Buku teks kedua, alam ni. Alam ni dia panggil ayat manzurah. Quran ni ayat matluah, ayat maqru'ah. Kitab yang dibaca Quran ni, lepas tu kitab yang diperhati. Alam semesta ni, langit bumi ni, kitab ni. Maknanya ahli sains kan dia buat kajian, tengok ciri ke, tengok pokok ke apa semua tu, itu maknanya dia baca alam. Sama semua dia baca tu untuk gapo? Kalau orang baca nak dia kaji alam tu untuk kenal Allah Ta'ala, dia dapatlah. Maknanya dia dengan lihat alam semesta ni, dia bertambah iman, ataupun hak kafir jadi beriman sebab dia baca kitab alam ni. Jadi Allah Ta'ala beri pada kita ni kitab alam selain daripada kitab wahyu. Jadi kita akan tengoklah pada minggu akan datang ayat yang 3 ni. Jadi kita berhenti setakat itulah. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap itu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.